Keputusan kiraan pantas atau quick count yang diumumkan semalam menunjukkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendahului pusingan pertama pilihan raya umum Indonesia. Namun sebelum itu juga telah timbul pelbagai dakwaan manipulasi berlaku sepanjang proses pilihan raya, terutamanya melibatkan pemilihan di luar negara. Yang menjadi tumpuan adalah kenyataan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengenai proses undi awal yang berlangsung di Kuala Lumpur. Jadi kita bersama wakil TV3 Nadia Mohsin di Jakarta. Jadi Nadia, apa yang anda boleh kongsikan mengenai kenyataan ini? Atau di sini dikenali sebagai pemilu, semalam telah mengesyorkan agar pengurutan suara ulang dilakukan di TPS Kuala Lumpur, di tempat pengurutan suara Kuala Lumpur. Ini adalah ekoran dari beberapa laporan yang diterima Bawaslu mengenai kecurangan yang berlaku sepanjang proses penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur. Di antara dakwaan dan aduan yang diterima termasuklah mengenai kertas suara yang telah ditandakan, dikumpulkan tetapi tidak dihitung, dan ada juga mengenai kertas suara yang telah ditandakan terlebih dahulu seperti yang tular di sosial media, satu rakaman video, dan Bawaslu sendiri telah mengesahkan mengenai hal ini. Jadi mengambil kira beberapa faktor itu dan aduan daripada orang ramai dan pihak-pihak yang berkaitan, Bawaslu mengesyorkan supaya pemilihan ulang dilakukan di Kuala Lumpur. Dan pada tahun 2019 juga pernah berlakunya kecurangan seperti ini, dan oleh kerana itu Bawaslu menasihatkan agar penyelenggara pemilu di luar negeri, PPLN, agar menggunakan kaedah yang lebih efisien, lebih efektif agar kejadian yang sama tidak berulang. Dan situasi di Jakarta, di Indonesia pada hari ini sudah tentu mendapat pelbagai respon dari pelbagai pihak mengenai keputusan yang diumumkan dalam quick count atau hitung cepat semalam. Dan dari pihak pasangan calon yang lain iaitu Anies Baswedan dan juga Mohammed Iskandar, biarpun secara satu sisi menyatakan mereka menerima kekalahan ini dan menegaskan bahawa agenda perubahan akan tetap dilakukan, namun tidak memperjelaskan seperti apa rancangan ataupun strategi mereka ke depan menanggapi keputusan ini. Begitu juga dengan pasangan Ganjar dan Mahfuz, biarpun menerima hal tersebut tetapi juga menyatakan, jika boleh saya petik kata-kata Ganjar, anda percaya dengan keputusan ini, peratusan saya seperti ini, lebih kurang begitu. Dan kedua-dua kubu ini menyatakan bahawa mereka menerima sejumlah aduan mengenai pelanggaran pelanggaran sepanjang proses pilihan raya dijalankan. Jadi mana-mana pihak yang tidak bersetuju, tidak berpuas hati dengan keputusan itu, mereka diberi tempoh lebih kurang sebulan untuk melaporkan, membantah keputusan itu di Mahkamah Konstitusi. Haruslah diingat bahawa keputusan itu adalah keputusan hitung cepat oleh sebahagian lembaga survey, namun ianya akan dimuktamadkan oleh KPU atau KPU, Komisi Pemilihan Umum Indonesia. Jadi saya kira itu saja dulu untuk saat ini. Laporan Nadia Mohsin, Jakarta, Indonesia.